Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'alal akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Maksudnya, yakni orang-orang yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat dan menghalangi manusia dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala serta menghendaki jalan itu menjadi bengkok terpesong. Mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan yang jauh terpesongnya. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan yakni hukum-hukum Allah kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya yakni menurut undang-undang peraturannya. Juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya juga menurut undang-undang dan peraturannya. Dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa AS pada masa yang lalu dengan membawa mukjizat-mukjizat kami. Sambil kami berfirman, hendaklah engkau mengeluarkan kaummu daripada gelap gelita kufur kepada cahaya iman. Dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar, lagi kuat bersyukur. Dan ingatlah tak kala Nabi Musa AS berkata kepada kaumnya, kenanglah nikmat Allah kepada kamu semasa ia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orang yang sentiasa menyeksa kamu dengan berbagai seksaan yang buruk. Dan mereka pula menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Dan kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar daripada Tuhan kamu. Dan ingatlah tak kala Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Benarlah kata-kata Allah, surah Ibrahim
ayat yang ketiga hingga ayat yang ketujuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah. Allah memberi nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Maka syukur kepada Allah itu adalah tanda seseorang itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengecapi nikmat kebahagiaan di dunia, dan insya-Allah juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita akan mendapat nikmat yang dijanjikan oleh Allah di syurga nantinya di akhirat kelak. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita bersama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, dan tajuk untuk kita bicara pada hari ini, bicara pada pagi ini untuk berkongsi di dalam perkongsian ilmu ialah tajuknya bersyukur padanya. Subhanallah. Inilah suatu tanda seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa menilai dirinya, diri yang kerdil, diri yang kecil, yang dikatakan hamba. Sudah tentulah kita menyanjungi, mengagungi Allah Subhanahu wa taala yang sifat berkuasa, yang sifat menghendaki. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memilih daripada kalangan hamba-hambanya yang sentiasa mencintai ilmu agama. Dan pada pagi ini insya-Allah boleh bersama-sama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, dan boleh bertanya soalan-soalan sekiranya ada kemusykilan berkaitan dengan tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, untuk itu sebagai pengenalan pada pagi ini, cuba kita lihat kalimah syukur di dalam Al-Quran yang saya nyatakan tadi, bacaan pada surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah menyebut, la in syakartum la azidannakum. Maka kata Allah, sekiranya kamu bersyukur kepadaku, nescaya aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Dari sudut bahasanya kita senang, mudah fahami. Syukur ini satu tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana anugerah, kurniaan Allah Subhanahu wa taala setiap nikmat kepada hamba-Nya. Kitalah Allah beri segala nikmat. Allah beri segala apa yang kita hajati, apa yang kita pohon. Kita minta kepada Allah. Ada yang Allah bagi on the spot, ada Allah bagi segera, dan ada juga Allah bagi suatu keadaan ditangguhkan. Mungkin tidak hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, ataupun mungkin tahun depan. Ada orang yang tidak dapat di dunia bahagianya, tetapi permohonannya Allah makbulkan esok di akhirat. Ini pun di antara patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita ada panggilan yang pertama pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sila puan. Daripada mana? Saya daripada Pasir Panjang, Sekincan. Ya, nama puan siapa? Maslihah binti Sukimin. Maslihah, ya puan Maslihah daripada Sekincan, Selangor. Ya, silakan puan. Ya. Pertanyaan saya, adakah sikap merendah diri boleh dikatakan sebagai tidak bersyukur? Ya. Contoh kalau orang kata kita banyak harta, tetapi kita pula jawab mana ada, cukup-cukup makan aja. Ya. Sedangkan sebenarnya kita memang benar-benar berharta. Minta penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Puan Muslihah daripada Sekincan tadi. Ini yang selalu kita menyebut ataupun selalu kita bicara dengan siapa-siapa pun. Bila mana ditanya, nampak mewah nampak, banyak harta nampak, kemudian murah rezeki nampak. Kadang-kadang kita bercakap dengan spontan ataupun dengan cara yang kita kata tadilah humble, merendah diri. Alah, apa-apa sangat kan, sikit je. Itu ada juga. Kadang-kadang kita nampak rumah memang rumah orang yang mewah, orang yang kaya. Bila kita tanya, banyak duit? Mana ada? Adalah RM1, RM2 di rumah. Kadang-kadang macam tu tuan-tuan. Jadi kita nak lihat bagaimana jawapan itu tadi. Adakah itu tanda seorang yang bersyukur ataupun sebaliknya? Baik, jawapannya yang kita boleh katakan jawapan yang senang.
orang yang bila kita tanya tadi, nampak mewah, nampak ada duit, kemudian dia jawab dalam keadaan yang alah adalah sikit-sikit. Sebenarnya yang terbaik jawapannya kita kata apa dia? Kita kata hadza min fadlin min Allah. Apa yang kita jawab tadi ialah kita kata hadza min fadli min rabbi. Sesungguhnya alah inilah yang dikatakan datangnya daripada Allah. Hadza min fadli min rabbi. Ya, sesungguhnya ini adalah semuanya fadli rabbi, daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri sikit, kita dapat sikit. Allah beri banyak, kita dapat banyak. Maka yang lebih aulaknya, lebih baiknya jawapan dia, kita kata apa dia? Alhamdulillah, syukur nikmat yang Allah berikan kepada aku, ya, dan syukur kepada Allah atas usaha yang aku buat, dan Allah beri nikmat sebegini. Aku rasa amat bersyukur kepada Allah. Tapi kita jangan terlalu riak. Dan bila kita jawab tadi, walaupun kita kata syukur kepada Allah, alhamdulillah, kan, duit saya ni memang banyak. Saya nak bagi tahu pada puan, pada tuan, ya, ataupun pada you, I punya duit ni dalam ASB saja I punya duit ada 4 juta. Contohnya lah. Ataupun I punya dalam tabung haji ada 1 juta. Kemudian I ni jenis orang yang tak kedekut. I ni selalu senang memberi, senang mengagihkan dan senang bersedekah. I ni jenis tak suka nak jadi tangkai jerin. I ni jenis tak suka nak jadi orang yang bakhil. Yang tu sudah timbul satu perasaan riak. Kan itu jawapan tadi kita kata, yang katakan ini semuanya datang daripada Allah, maka aku syukur. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, Allah nak beri pada kita, maka kita kena redha dan kita pandai, ya, menyebut dengan kalimah tahmid. Mudah-mudahan rezeki kita akan bertambah, mudah-mudahan kita tidak menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita berehat seketika, insya-Allah kita akan menyambung bicara bersyukur padanya selepas berehat seketika. Traveling on, traveling light through the hills and valleys of my life. On this journey, this path, as-sirat al-mustaqim ya Allah. Traveling on, traveling light. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kembali kita sekali lagi di dalam rancangan Tanya Ustaz. Baik, untuk menyambung tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini, tuan-tuan, ya, yang disebutkan tadi bersyukur padanya. Maka disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Hujjatul Islam. Apa kata Imam Ghazali? Syukur itu ialah kita mengenal jasa Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang dikurniakan, yang dianugerahkan kepada kita, yakni kepada hamba. Lalu kita merasa senang, lalu kita merasa suka dengan nikmat yang diperolehi. Kan mudah nampak. Walaupun kita nak menyebut itu alhamdulillah, tetapi kita nampak senang mudah nak menyebut itu sebenarnya kalau tidak lahir daripada hati yang bersih, pada jiwa yang suci, yakni kalau tidak beriman, maka seseorang itu amat susah untuk melafazkan alhamdulillah. Kita teringat adik Tegar yang menyanyi lagu, dulu ku susah, sekarang alhamdulillah. Untuk pengajaran kita, bila mana kita susah, Allah beri kesenangan, Allah beri kekayaan, Allah beri kemewahan kepada adik Tegar, maka syukur kita kepada Allah. Lalu diajar untuk kita selalu menyebut, melazimi lidah kita bila mendapat suatu nikmat dengan syukur. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur alhamdulillah. Ini di antara kesempurnaan bagi orang yang bersyukur kepada Allah. Maka syukur dengan hati itu mereka mengingati Allah. Syukur dengan lidah itu mereka lazim mudah menyebut alhamdulillah. Syukur dengan tubuh badan maka mereka melaksanakan ibadah. Itulah disebut oleh ulama. Kalau sekiranya kita menjadi hamba yang bersyukur, maka ketiga-tiganya tadi, baiknya hati, lidahnya, kemudian seluruh anggota badan, tubuh badan tadi, merelakan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik, kita ada pemanggil yang kedua pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Ya, tuan. Siapa nama tadi? Haji Salihin bin Adam dari Bandar Dalam. Haji Salihin. Ya, saya. Ya, sila Haji Salihin.
ini saya ada masalah satu dengan Ustaz ni. Ya, sila. Allah berfirman dalam surah Saf ayat 13. Ya. Bermaksud, wahai keluarga Daud, beramallah kalian untuk bersyukur. Ya. Jadi sekiranya tidak beramal, adakah itu tandanya kita belum bersyukur? Ya. Walaupun telah melapaskan kata-kata syukur secara lisan ya, ataupun dalam hati. Bagaimana itu, Ustaz? Baik. Okey, terima kasih Tuan Haji Solihin daripada pantai dalam. Baik, sebagai jawapannya, ya. Ayat yang dinyatakan oleh Allah tadi di dalam surah Saba ayat yang ke-13, bukan surah Saf, surah Saba ayat yang ke-13. Firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Daud syukran." Ya, apa maksudnya? Maka maksudnya ialah beramallah wahai keluarga Daud, ala Daudan. Maknanya wahai keluarga Daud, syukran. Beramallah kamu, dan bila mana kamu beramal, maka itu di antara tanda yang kamu menjadi orang yang bersyukur. Baik. Ayat ini sebutkan i'malu tadi fi'il amar. Maka Allah perintahkan supaya kita bekerja, berusaha. Dan kalau ambil secara ibadat khusus, bermakna kita beramal dengan amalan. Contohnya, kita menzahirkan iman itu dengan solat, setelah mana kita syahadah. Kemudian kita berpuasa. Kemudian kita berzakat. Kemudian kita menunaikan ibadat haji. Dan termasuklah umrahnya, yang lainnya, kemudian membaca Quran, kemudian menuntut ilmu. Dan apa perkara yang kita melakukan tadi, yang kita lakukan kebaikan, dan sifat kebaikan itu pula menatijahkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur tak? Sudah tentu kita bersyukur. Tapi kalau sekadar kita menyebut dengan kalimah tahmid, alhamdulillah, kita dapat rezeki. Kita dimurahkan rezeki oleh Allah. Alhamdulillah, pendapatan ada. Kemudian anak pinak, alhamdulillah, ya, sihat tubuh badan. Kemudian Allah beri lagi kelapangan, macam-macam. Maka bila mana kita hanya sekadar menyebut alhamdulillah, tetapi tidak dizahirkan dengan amalan, yang ni belum sempurna syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah menyatakan tadi kepada Nabi Allah Daud, supaya kamu beramal, maka amalan itu tandanya kamu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau kamu tidak beramal, hanya sekadar kamu menyebut dengan lisan, belum tentu. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir memetik sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Ibnu Jarir. Baik, kata Nabi SAW mafhumnya, solat itu adalah syukur, puasa itu adalah syukur, dan setiap kebaikan yang kamu lakukan itu adalah syukur. Seutama-tama syukurnya adalah kamu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Macam kita tadilah, bangun pagi tadi dengan ucapan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana ilaihi nusyur. Maka segala puji bagi Allah yang telah matikan, kemudian hidup pula aku, dan kami akan kembali kepadamu. Dan kita setelah mana bangun tidur tadi, apa yang kita kena buat, tuan-tuan? Bagi orang Islam, anybody, kan, everyone, setiap orang, bila mana subuh, maka azan subuh, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Ya, disebut come to pray and come to success. Pada setiap hari 5 waktu azan berkumandang bermula daripada subuh. So bayangkan bila mana dikejutkan dengan azan hayya 'ala salah dan ditambah dengan as-salatu khairum minan naum, sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Maka zahir daripada tahmid tadi, hendaklah kita mendirikan sembahyang subuh. So kalau kita tak sembahyang subuh, apa ya tandanya yang dikatakan kamu menjadi orang yang bersyukur? Sebab itu alamat syukur itu ya bukan hanya sekadar kita berterima kasih, thank you Allah, tetapi apa yang dizahirkan berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat kelegaan daripada huraian jawapan yang kita dapat berkongsi tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lihat lagi. Ya. Bila mana kita menjadi orang yang bersyukur, sudah tentu tuan-tuan, kita ada tanda. Boleh nampak orang tu bersyukur ataupun tidak. Ataupun sekadar yang menyatakan bahawa dia beriman kepada Allah tapi tak semayang umpama. Sebab syukur ni lahir daripada iman. Lahir daripada iman. Kita lihat Nabi SAW. Kerana iman Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar kita lihat menjadi hamba kepada Allah, mungkin kita nampak ada orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Tapi bila Nabi SAW, ya, tingkatan imannya
sampai menjadi kekasih Allah, maka tingkatannya cukup tinggi. InsyaAllah kita akan sambung. Kita ada pemanggil yang ketiga pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sila Puan. Saya Rodia binti Johari dari Sungai Pinang Kelang. Ya, Puan Rodia, silakan. Saya ada soalan ya, Ustaz. Ya, sila. Bila kita bersyukur di atas kenikmatan yang diperolehi, seolah-olah kita reda dengan apa yang ada. Ya, betul. Dan tidak perlu kita berusaha lagi. Jadi senang cakapnya, cukuplah setakat itu saja. Biasanya mohon macam tu. Macam itulah. Jadi mohon pencerahan dari Ustaz. Baik, terima kasih Puan Rodiah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Puan Rodiah tanya soalan, memang kebiasaannya begitu. Ya, bila mana orang tu, bila kita dapat sesuatu daripada Allah, nikmat, kadang-kadang kita dah malas nak berusaha. Cukuplah. Ya, Allah beri ni, jangan tamak. Kadang-kadang ada orang cakap macam tu. Buat apa kita nak lebih-lebih? Sekadar apa yang ada cukuplah. Kita redalah, kan? Nanti lebih-lebih, nanti susah, payah. Kalau kita kata macam tu, maknanya belum tahap kesyukuran kita yang sebenar. Contoh kita ambil. Ya, orang yang belajar, contoh. Tak boleh kata, cukuplah sekadar apa yang aku belajar ni, aku takut ni, banyak sangat kita duduk mengaji, kita belajar nanti. Kita tak dapat nak beramal. Nanti susah di akhirat. Allah akan soal. Kamu hadir kuliah, kamu pergi mana-mana kuliah, kelas pengajian, bersiri, berkitab, tapi kamu tak beramal. Cukuplah sekadar mana aku dah mengaji dulu, 20 tahun. Sekarang ni aku nak duduk diam-diam, nak buat sikit-sikit. Yang tu sebenarnya tak betul. Bagi orang yang bersyukur, selagi dia menimba ilmu, lagi banyak dia menimba ilmu, tuan-tuan, sebenarnya lagi kita tak tahu. Lagi banyak perkara yang sebenarnya kita tak tahu. Kita nampak kita dah banyak belajar. Habis dah 3 kitab, 4 kitab. Kitab Syarus Salihin, Riyadus Salihin, Al-Azkar, Syarah Matan Arba'in, kemudian kitab Fardu Ain. Macam-macam kita belajar. Tapi bila mana kita belajar sebenarnya, lagi banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Kita tak boleh kata, cukuplah setakat dari itu saja yang aku dapat belajar, dan aku redalah ilmu yang aku dapat setakat ini saja. Tak. Sebenarnya, kita kena gali lagi. Kita kena gali lagi. So, kita mengkoreksi. Apa lagi kekurangan? Apa lagi kelemahan yang ada pada diri kita? Maka bila mana kita rasa kita bersyukur, lagi kuat kita sebenarnya belajar, lagi kuat sebenarnya kita nak hadir majlis ilmu, lagi kuat sebenarnya kita nak bertanya soalan-soalan kepada murabbi, pada para alim ulama, pada ustaz dan seumpamanya. Itu satu contoh dalam bab ilmu. Yang kedua contoh kita lihat, ya, dalam bab kita mencari rezeki. Kadang kita dah dapat apa yang kita nak, rumah dah ada, kereta dah ada, ya, kemudian apa yang kita hajati dulu kita dah dapat. Sampai kita dah dapat dah, ya, pergi melancong keluar negara. Negara mana yang kita tak pergi? Bukan kata 7 negara, 7 benua dah kita pergi dah. Kan? So bila mana kita dapat sesuatu yang dah banyak, kita rasa cukuplah sekadar ni dan kita tak payah cari lagi. Sebenarnya bila mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebenarnya nak tambahkan lagi rezeki kepada kita. Sekiranya segala nikmat yang kita perolehi tadi, tuan-tuan, kita meletakkan nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya tadi kalau lillahi ta'ala, maka nikmat yang kita dapat, kita akan pulang balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita katakan, ya, kita dapat cari rezeki, kekayaan, kita dapat duit banyak, simpanan, kemudian berjuta-juta duit kita. Macam duit dia bertingkat-tingkat, macam itulah. Duit banyak ni. So bila mana duit banyak, kita ada tanggungjawab. Apa tanggungjawab kita? Kita nak kena berzakat. Aqimus salata wa atuz zakah. Kamu semayanglah, tunaikan zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Khudh min amwalihim. Kamu ambil sebahagian daripada harta mereka dan kamu zakatkan, tujuan untuk membersihkan. Wa tuzakihim biha, dan menyucikan diri mereka daripada sifat bakhil. Begitu juga dalam hadis menyebut, ya, khudh min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kamu ambil daripada orang yang ada kekayaan dan agihkan pula kekayaan tadi kepada fakir dan miskin. Kan itu Allah suruh kita menjadi orang yang ada duit. Allah suruh kita menjadi orang yang kaya. Maka bila mana kita kaya, kita boleh berzakat, kita boleh mengagihkan kekayaan. Insya-Allah mudah-mudahan kekayaan yang kita perolehi tadi ada barakahnya. Itulah tuan-tuan tandanya orang yang bersyukur. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki bertambah dan nikmat berganda. Wallahu a'lam, kita berehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini. Traveling light, bearing answers
الصراط المستقيم يا الله traveling on traveling light. Alhamdulillah, kembali kita sekali lagi di dalam rancangan Tanyalah Ustaz untuk terus kita mengupas tajuk yang kita bincangkan sejak daripada awal pagi tadi, iaitu bersyukur kepadanya. Saya tertarik dengan soalan Puan Rodiah tadi untuk menyambung sedikit lagi bagaimana setengah orang tadi mengatakan bahawa cukuplah sekadar apa yang ada dan kita tak payah lagi berusaha dan kita syukur. Ya, sebenarnya bila mana kita syukur kepada Allah ini, kita nak lagi, bukan maksud kita tamak, tetapi kita nak lagi supaya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu, tak kiralah sama ada bentuk rezeki, umur panjang, kemudian duit dan sebagainya. Contoh kita lihatnya, kalau ambil kepada zakat, dia ada nisab zakat ternakan. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan peraturan bagaimana cara kita menunaikan zakat. Maka dihurai lebih lanjut di dalam kitab Fiqh Zakah. Diambil daripada hadis Nabi SAW dan seumpama dengannya. Bila kita lihat nisab zakat ternakan, lembu 30 ekor baru dikenakan zakat. Kambing 40 ekor baru dikenakan zakat. Dan contoh yang ketiganya, unta 5 ekor baru dikenakan zakat. Kenapa diletakkan tadi nisab zakat ternakan dengan kuantiti jumlah bilangan yang disebutkan tadi? Makna kata tuan-tuan, bila mana kita nak menternak kambing, maka jangan 4 ekor. Allah suruh kita menternak banyak, 40 ekor, supaya apa dia? Kita boleh menunaikan zakat. Kalau nak menternak lembu, ini yang kita nak raya korban ni, ya. Ramai orang dah mula dah, ya, bawa lembu, hantar lembu nak diagihkan di surau masjid untuk buat ibadat korban. Lembu kita ternak jangan 3 ekor, tetapi ternaklah 30 ekor. Sebab 30 ekor baru dikenakan zakat. Kalau nak ternak ataupun nak bela unta, maka hendaklah 5 ekor, jangan 1 ekor. Supaya apa dia? Bila 5 ekor, kita boleh menunaikan zakat. Nampak tak? Itu cara formulanya. Ertinya Islam menggalakkan kita, kalau nak sesuatu itu, kalau boleh kita buat secara yang terbaik. Kenapa? Kerana kita dapat melakukan ibadat-ibadat yang disebutkan tadi. So kalau kita ternak 1 ekor, kita ternak 2 ekor, 2 ekor, 3 ekor, ni tak dapat menunaikan zakat. Sebab itu Islam bila meletakkan tadi, ya, sesuatu usaha yang kita lakukan, hendaklah kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Jangan kita buat sekadarlah, cukuplah apa yang ada. Macam orang miskin lah, contoh kita kata, bila orang miskin selalu menyebut, alah sudah rezeki secupak, mana nak jadi segantang. Sebenarnya salah. Sebenarnya silap. Allah suruh kita berusaha bersungguh-sungguh. I'malu ala Daud. Bila Allah kata bekerja, berusaha, beramal wahai keluarga Daud, bermaksud bukan kata beramal sahaja dengan amalan-amalan yang ritual, tetapi berusaha, bekerjalah. Macam Nabi sebut, kun fid dunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah kamu, berusahalah kamu seolah kamu hidup di dunia selama-lamanya, dan kamu beribadat kepada Allah seolah kamu akan mati pada besok pagi. Dalam maksud maknanya, ertinya bila mana kita buat sesuatu tadi, maka kita buat bersungguh-sungguh, berpanjangan nikmat yang Allah nak beri, dan kita dapat berkongsi, sharing nikmat daripada orang kaya yang dapat kekayaan kemewahan, lalu mereka mengagihkan kepada kalangan orang-orang fakir, kalangan mereka yang memerlukan wang dan harta kekayaan. So ini nisbah, kita nampak satu pengagihan, apa dia katakan tadi, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Allah nak tengok sebagai satu ujian dugaan. Adakah kamu syukur dengan apa yang aku berikan tadi? Bila kamu kaya, kamu jadi seorang yang kedekut, maka watak kamu seumpama Fir'aun, seumpama Qarun. Dah Allah jelaskan dalam Quran bagaimana watak Fir'aun. Bukan kata sekadar Allah beri kekayaan, kemewahan, dia jadi sombong, keangkuhan, sehingga dalam Quran menyebut dia mengaku ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Yang ini adalah watak orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah bagi sekadar pinjaman je, tuan-tuan. Bukan hak milik kita. Milik kita yang mana? Yang kita gunakan, yang kita manfaatkan kebaikan, yang kita agihkan kepada orang yang memerlukan, umpamanya kalau ambil dari sudut kekayaan, kemewahan. Kerana itu dalam diri kita pun kadang-kadang, ya, kita lakukan kezaliman. Nikmat waktu lapang, umpamanya kita tidak beribadat kepada Allah,
dalam keadaan kita sihat, kita tidak mau melakukan kerja-kerja yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga dalam keadaan muda kita tahu tak nak belajar agama, tidak mau ataupun enggan belajar ilmu agama yang sepatutnya kita belajar. Usia yang muda inilah syababaka qabla haramik, kata Rasulullah. Waktu kamu muda sebelum kamu tua. Dan yang Nabi sebut lagi, wa hayataka qabla mautik, waktu kamu hidup sebelum datangnya kematian. Renungkan ya pada diri saya dan juga pada diri semua pada pagi ini. Cuba kita muhasabah, tuan-tuan. Cuba kita lihat sekadar mana yang kita lakukan pada hari ini yang Allah nak beri sebagai ganjarannya di sisi Allah nanti di akhirat adalah syurga. Wa sanajzi syakirin, kata Allah dalam Quran. Maka aku yang membalas kepada mereka yang menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Bila mana kita tak bersyukur, bermakna kita kontra, kita jadi orang yang kufur. Bila mana kufur, wala in kafartum inna azabi lasyadid, maka kufur, azab Allah akan tiba. Baik, kita ada pemanggil yang seterusnya pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada pertanyaan. Siapa puan tadi? Puan Nur Hayati. Puan Nur Hayati, sila. Okey. Bila kita nampak mereka yang kekurangan, maka timbul rasa syukur. Tetapi bila kita lihat yang lebih daripada kita, timbul pula rasa tidak puas hati. Adakah tidak puas hati itu bermakna kita tak bersyukur? Tolong explainkan Ustaz. Okey, terima kasih Puan Nur Hayati. Okey, sama. Baik. Soalan. Kadang-kadang bila kita nampak orang yang ialah orang yang lebih daripada kita nak kata apa? Adakah kita rasa satu iri hati, dendam, ataupun kita tumpang raikan dia dengan kalimah syukur, alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada kamu. Allah beri rezeki kepada engkau ni, aku nampak mewah ni, kenderaan mewah dan sebagainya. Kita nak sebut macam mana? Kalau sekiranya kita meraihkan kawan tadi macam orang hacum, bersin, disebut alhamdulillah, kita yang mendengar yarhamukallah. Kan begitu. Artinya kita sambut menyahut. Kita pula mendoakan lagi bila mana dia syukur kepada Allah, dan kita pun juga dapat rahmat daripada Allah. Begitu jugalah seseorang, baik rakan, teman, sahabat, baik keluarga, jiran sebagainya. So bila mana orang tersebut mendapat nikmat daripada Allah, dia bersyukur kepada Allah, maka boleh tak kita pun juga nak sebut sama, syukur, alhamdulillah, kita puji dia. Ingat balik ayat yang disebutkan tadi, hadis Nabi SAW menyatakan bahawa bila mana seutama-utama syukur itu bila kita memuji. Naklah kita tadi menumpang rasa syukur Allah anugerahkan kepada rakan, sahabat dan seumpama dengannya nikmat yang cukup banyak. Allah melimpah ruah nikmat rezeki dan sebagainya. Maka salahkah kita menyebut alhamdulillah kepadanya? Yes, itulah yang terbaik. Tetapi adakah itu menjadi satu kelaziman? Adakah itu yang menjadi suatu ghalib kebiasaan? Barangkali kita nampak payah, tuan-tuan. Kadang orang tu lebih daripada kita. Kita biasanya tidak bersaing secara sihat. Sepatutnya kita bersaing secara sihat. Dia berganda amalan dia, maka Allah gandakan nikmat bagi dia. Itu disebut dalam Quran, la in syakartum la azidanakum. Allah bagi nikmat dia syukur, maka layaklah dia mendapat tambahan nikmat daripada Allah. Tapi jangan kita memandang iri hati dan dengki dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Bahkan sampai peringkat menuduh, memfitnah, mengadu domba, mengumpat. Aku nampak dia tu ada duit, kemudian bertukar kereta, kemudian perabot baru datang. Alah, kita tengok suami dia, kita tahu dah. Kita tengok laki dia, kita tahu dah. Awat, kata orang sebelah. Mereka ni kuat main nombor pula dah. Kita tahu dah, mereka tu kaki rasuah. Nampak? Yang ni kebiasaannya. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, penyakit ni Nabi kata, watahassuda hatta yakunal bari. Bila mana kita lihat kelebihan orang tadi, kita tidak bersaing secara sihat, tapi kita memandang dengan pandangan yang menjadi senjata kepada iblis. So timbul satu ungkapan fitnah, kemudian menuduh dan sebagainya. Walhal kita pun tak tahu punca yang kita pergi tuduh benda yang tak baik. Kan itu Islam suruh kita bersangka baik, husnuzan. Jangan kita su'zan. Bila mana kita husnuzan, kita rasa syukur kepada Allah. Tak apalah. Kalau dia lebih daripada aku bukan kekurangan, tetapi aku melihat orang yang lebih bawah daripada aku.
lebih susah daripada aku pun ada. Yang tak makan, yang tak minum beberapa hari. Dalam keadaan anak nak sekolah pun susah nak bayar yuran tahunan. Ataupun nak beli buku sekolah, nak belanja sekolah. Alhamdulillah. Anak aku belanja sehari RM10. Anak orang lain belum tentu. Anak fakir miskin, nampak. Yang ni cara yang terbaik. Kita muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Kamu muhasabah. Kamu tengok pada diri kamu. Bila kamu kurang, maka kamu tengok orang yang lebih. Maka hendaklah kamu mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kamu kurang lagi, kamu tengok pula pada orang yang lebih teruk daripada kamu, maka kamu akan melihat keberadaannya kamu pada level yang hari ini dan sekarang ini, maka rupanya ada orang yang lebih teruk lagi daripada aku. Maka aku syukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah beri. Ini contoh, ini cara kaedah. Jangan kita bermusuh-musuh, tak nak. Begitu juga dengan adik-beradik. Kadang-kadang adalah adik ataupun abang, kakak yang ni lebih disayangi oleh ibu. Dia lebih disayangi oleh bapa. Maka kita kata syukur, tak apalah. Biar Allah yang tahu. Walaupun mungkin kadang-kadang kebaikan kita tidak dinilai oleh mak ayah sendiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Baik, kita ada pemanggil yang seterusnya. Pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan daripada mana? Ya, saya Yatimah Sani daripada Batu Pahat, Johor. Yatimah Puan Yatimah ya? Ya, Puan Yatimah. Silakan. Soalan pagi ini. Ya, Puan. Bila kita mendengar kejayaan seseorang, contohnya rakan kita berjaya, maka kita lapaskan syukur, Alhamdulillah. Ya. Perlukah kita lapaskan begitu kerana yang mencapai kejayaan itu bukannya kita? Ya, baik. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berehat seketika. InsyaAllah saya akan boleh jawab selepas kita break sebentar. Wallahu a'lam. Traveling on, traveling light through the hills and valleys of my life. Kembali kita sekali lagi di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, dan kita berada di penghujung rancangan pada pagi ini. Soalan daripada Puan Yatimah daripada Johor tadi tentang macam mana kita, satu orang kawan kita umpamanya mendapat suatu rezeki nikmat daripada Allah, mungkin kejayaan di dalam peperiksaan umpamanya, ataupun dalam perkara-perkara lain. Contoh lagi mungkin walimatul urus ataupun berkahwin, menikah dia, kita pun tengok dengan nikmat Allah berikan kepada dia. Adakah kita lihat tadi dengan lihat sahaja ataupun dengan ucapan? Sudah tentulah dalam Islam kita nak kena doakan juga kepada mereka. Kita dah sebut Alhamdulillah, syukur Allah beri nikmat, Allah bagi rezeki, panjangkan jodoh umpamanya. Begitu juga Allah beri kejayaan di dalam peperiksaan, kemudian berjaya di dalam peperiksaan, result pun nampak cantik, 13A dan sebagainya. So bila mana kita dengar sesuatu berita yang news yang baik daripada kawan rapat kita ataupun saudara kita, dia pun menyebut Alhamdulillah, syukur pada Allah, rezeki Allah berikan. Maka soalannya, adakah kita perlu meraihkan? Maka jawapan dia, ya. Maknanya kita meraihkan dengan menambah lagi dengan beberapa doa dan seumpama. Kalau kahwin umpamanya, kita berdoa dengan barakallahu lakuma, barakallahu lakuma, barakallahu lakuma. Mudah-mudahan kita dengan doa tadi Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi barakah. Kemudian tadi, kalau sekiranya kawan kita mendapat rezeki, nikmat, bonus ataupun dapat pendapatan lebih, so begitu juga kita kata syukurlah, Syekh, kita dapat rezeki sama-sama, you dapat 2 bulan bonus, I dapat 1.5 bulan bonus, contohnya. Jangan dengki, dia dapat 2 bulan, kita kata tak apa, insya-Allah tahun depan aku pula 2 bulan, hang pula sebulan. Jangan macam tu pula. Masing-masing kita kata insya-Allah tahun depan kita sama-sama dapat 12 bulan bonus, hang 12 bulan, aku 12 bulan. Contohlah begitu. Ini antara yang terbaik. Rakan, sahabat, teman Nabi SAW sentiasa begitu. Nabi berdoa, maka rakan-rakan, teman-teman, sahabat-sahabat Rasulullah SAW sentiasa mensyukuri Nabi SAW doa. Mereka terima kasih kepada Allah. Bermula dengan Alhamdulillah. Maka kemudiannya mereka taat kepada Nabi SAW. Itu tanda syukur mereka. Nikmat yang Allah beri. Bila mana kita dapat, kalaulah Allah beri kepada kita nikmat, sudah tentu kita rasa seronok. Begitu juga bila mana rakan, sahabat kita mendapat nikmat. Begitulah kita perlunya meraihkan tadi dengan beri motivasi lagi. Galakkan lagi, encourage supaya tahun depan lebih lagi berusaha.
Begitu juga kalau sekiranya seorang itu dapat menunaikan umrah umpama. Kan selalu kita dapat, alhamdulillah, syukurlah, ya, apa dia Kak Mah dapat menunaikan umrah. Saya, Allahu Akbar, umur dah 58. Sekali pun tak dapat nak menyejakkan kaki ke tanah suci Mekah ni, Kak. Akak dah pergi 5 kali, saya sekali pun tak dapat. Nampak? Bila mana orang yang pergi tadi, apa salah kalau kita minta, Kak, kalau Kak pergi tahun depan lagi umrah, boleh tak Akak tolongkan, apa dia Kak tolong doakan untuk saya agar saya pula dapat menjejakkan kaki ke tanah suci Mekah. Nampak? Alangkah indah. Kita minta Kak tadi, ya, hajah tadi, supaya doakan pula, mudah-mudahan Kak doakan untuk saya hajah. Allah bagi rezeki tahun depan saya dapat menunaikan haji, umrah dan sebagainya. Itu cara Islam. Jangan kita pandang satu pandangan yang rendah pula, ataupun kita dalam keadaan dengki, ya, dalam keadaan hasad, iri hati. Yang ni yang dilarang oleh agama. Sebab itu bila kita lihat, ya, orang lain mendapat nikmat, maka kita lihat itu adalah suatu, ya, pertambahan nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebab dia bersyukur kepada Allah. Dia dapat nikmat, sembahyang tak tinggal. Dia dapat nikmat, maka dia rajin bersedekah. Dia dapat nikmat, kemudian dia nak meraihkan orang-orang alim. Dia dapat nikmat, sesuatu nikmat, maka bertambah-tambah taat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi daripada kalangan yang disebutkan tadi, wasanajziz syakirin. Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Baik muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Ya, untuk akhirnya sebagai menyimpulkan topik tajuk yang kita bahaskan pada pagi ini, insya-Allah besok kita akan sambung. Ada lagi satu episod tentang, ya, bersyukur padanya, sambungan pada episod pada hari ini. Cuma apa yang saya nak sebutkan ialah bila mana kita lihat orang yang bersyukur tadi, tanda yang kita boleh lihat orang ni dalam keadaan senang dan tenang. Walaupun duit tak banyak, tapi orang yang ini, orang yang mudah bersyukur pada Allah. Dapat sikit syukur, dapat banyak syukur. Setengah kita ni kadang-kadang dapat banyak aja syukur. Bila dapat sikit merungut, banyak ni aja. Itu contoh, kan? Duk ai tu maknanya tak setuju, disagree. So bila tengok kita tak boleh macam tu. Bila mana kita usaha dapat banyak, maka itu rezeki Allah beri banyak. So bila mana kita usaha dapat sikit, maka kita dapat sikit pun syukur kepada Allah. Yang penting hati kita tadi yakin. Mungkin hari ini Allah bagi banyak ni, syukurlah. Baik penerus getah, ya, begitu juga baik petani dengan pertanian mereka, tanaman mereka, sawah mereka. Umpama contoh, ya, kemarau panjang, tak dapat air, ya. Jadi akhirnya tak dapat tanam padi. So lama tak, dalam keadaan 6 bulan umpama, 3 bulan tak dapat, ya, menanam padi. Rezeki mungkin barangkali Allah uji kali ini, ya, tak dapat rezeki yang seperti mana tahun-tahun yang dulu. Begitu juga, ya, yang katakan apa dia nelayan, bila ke laut umpamanya ribut. Begitu juga dalam keadaan ikan kurang umpamanya. So jangan kita salah kepada Allah. Jangan kita tuding jari ni, Allah tak nak bagi rezeki pada aku. Tak. Kita mesti syukur kepada Allah. Baik pentani, baik penternak, baik apa dia nelayan tadi. So kalau apa bentuk Allah beri sekalipun, rezeki yang tak banyak, kita nak kena syukur. Ada hikmah. Kenapa Allah tak bagi rezeki banyak? Mungkin tahun ni Allah tak bagi rezeki yang banyak. Oh, aku terlupa dulu, tak bayar zakat. Allah perintah bayar zakat pertanian, aku tak bayar zakat. Allah suruh bayar zakat penternakan, aku tak bayar zakat. Allah suruh bayar zakat perniagaan, aku tak bayar zakat. Pengalaman saya sendiri. Bila mana dia mengaku depan saya waktu saya bekerja lagi di lembaga zakat. Pejabat zakat. Bila mana dia nak bayar zakat, waktu tu dia ceritalah. Dalam keadaan dia diuji oleh Allah. Badan dia miang, gatal. Ya, sebab dia kata dia meniaga lama dah. Rupanya tidak menunaikan zakat. Bila mana waktu dia nak menunaikan zakat tu, macam masa tu juga saya nampak tubuh badan dia tak senang duduk. Ya, menggaru kemudian. Ya, tak senang, tak selesa lah. Bila mana akhirnya bila dah habis bayar zakat, saya pun berdoa, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Ya Allah, berilah ganjaran kepada apa yang diberikan tadi sebagai ibadat zakat. Ya Allah, engkau berkatilah dirinya dan kehidupan dia, harta dia. Ya Allah, engkau sucikan, bersihkan harta dan dirinya daripada kekotoran. Habis selesai doa tu tuan-tuan, dia terus terang cakap, Alhamdulillah Ustaz. Nampak? Alhamdulillah tu. Syukur. Sebab apa dia? Tiba-tiba badan dia yang gatal sebelum ni, yang beberapa hari gatal ni, tiba-tiba hilang. On the spot, immediately. Tak lagi gatal. Allah bagi anugerah. Wasanajziz syakirin.
balasan orang yang syukur. Nampak? Bayar zakat terus, tunai. Ada kadang-kadang Allah beri ganjaran tunai. Hilang segala sakit di badan, gatal miang. Cuma dia nak menggatal pula. Itu saya kata itu tak apalah. Ada duit nak kahwin dan sebagainya. Itu cerita dia. Yang nak cerita tadi apa dia? Makna kata, kita lihat orang yang bersyukur. Ada kadang-kadang tuan-tuan, Allah bagi terus on the spot. So ada Allah tangguhkan. Yang pentingnya dapat sikit syukur, dapat banyak syukur. Jangan dapat sikit merungut. Dapat banyak baru syukur. Dalam keadaan syukur tu dengan mulut. Tapi sembahyang pun tidak lagi. Ya, begitu juga sedekah pun tidak lagi. Kemudian baca Quran pun belum mula lagi. Begitu juga ilmu agama belum lagi dia pelajari. So belum lagi tanda orang ni orang yang benar-benar syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Islam meletakkan syukur itu bukan hanya pada lidah mulut sahaja. Bukan hanya pada hati sahaja, tetapi seluruh tubuh badan, anggota badan perlu dizahirkan. Mudah-mudahan amalan kita tadi amalan yang diterima dan insya-Allah mudah-mudahan Allah menggandakan ganjaran pahala kepada mereka yang menjadi ahli syukur. So kita tutup dengan doa, insya-Allah mudah-mudahan perbincangan pada pagi ini mendapat kerahmatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi ja'i khatamil mursalin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada esok pagi untuk sambungan tajuk yang kita bicarakan pada hari ini, bersyukur padanya. Wallahu a'lam. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim ya Allah. Traveling on, traveling light through the hills and valleys of my life. On this journey, this pathless pathway, never knowing when the end will come. Traveling light, bearing answers to the questions that I don't yet know. Like a fragrance that has lost its flower, I try to find my way back